Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Pihak Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin, Pengarah Datuk Paduka Haji Osman, Menteri Hal Wak Agama. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isyam Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang mulia Setiausaha Tetap. Yang mulia Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, Pengarah-pengarah Pegawai Kanan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, kita menjemput Yang Mulia Ustaz Ahmad Sujai bin Pegawai Mudim Haji Mustasim untuk mengetuai bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar dari wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina walidikum ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kafatan ammah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Bismillahi walhamdulillah Muhammadur Rasulullah la quwwata illa billah. Bismillahi ala dinina wa anfusina. Bismillahi ala ahlina wa amwalina. Bismillahi ala kulli syai'in a'tana Rabbuna. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi da. Bismillahi iftatahna wa billahi ikhtatamna wa ala Allahi tawakkalna. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان
البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, Majlis yang hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini Isnin 11 Rabiul Awal 1443 Hijrah bersamaan dengan 18 Oktober 2021 Masihi, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala jua dan dengan rasa duka cita, Kementerian Kesihatan maklumkan kepada orang ramai bahawa 3 kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmat Allah. Seorang daripadanya, itu seorang lelaki berumur 68 tahun, adalah disahkan sebagai kematian disebabkan oleh COVID-19. Manakala 2 orang lagi, iaitu seorang lelaki berumur 67 tahun dan seorang wanita berumur 50 tahun juga mengalami beberapa masalah kesihatan yang lain dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes-kes berkenaan. Semoga roh mereka dicuci rahmat dan ditempatkan bersama para soleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Seterusnya, sebanyak 187 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan pada hari ini, yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 kepada 11,047 orang. Terdapat 30 tambahan kes-kes baru kepada 12 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 1 kluster baru yang telah dikesan yang melibatkan 3 kes, iaitu kluster rumah kediaman. 2 kluster pula telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster 4401 dan kluster 4772. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 169 kluster. Dalam pada itu, terdapat 154 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 197 kes telah disahkan sembuh pada hari ini, yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 8,242 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,728 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 5 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 2 daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 30 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 2,872 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2, yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 444,925 ujian. Pada 17 Oktober 2021, sebanyak 1,676 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan, sebanyak 342,509 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, iaitu 75.5% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 231,732 orang
telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19 iaitu 51.1% daripada jumlah penduduk negara. Salah satu perkembangan di bawah program vaksinasi kebangsaan yang telah beberapa kali dinyatakan di dalam sidang media ini ialah mengenai pemberian vaksin COVID-19 kepada remaja yang berumur 12 tahun hingga 17 tahun. Ke arah ini, Kementerian Kesihatan sedang giat membuat persiapan bersama Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama bagi melaksanakan pemberian vaksin kepada remaja-remaja di dalam kumpulan umur ini. Sebaik saja bekalan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech tiba di negara ini nanti. Jawatan Kuasa Teknikal Vaksin COVID-19 di Kementerian Kesihatan telah meluluskan penggunaan vaksin ini bagi remaja-remaja berumur 12 hingga 17 tahun berdasarkan penelitian dan penilaian terperinci dan dengan mengambil kira aspek-aspek keselamatan, keberkesanan dan kualiti. Kementerian Kesihatan sedang berusaha untuk memastikan bekalan vaksin ini tiba di negara ini secepat yang mungkin. Vaksinasi adalah merupakan langkah yang paling efektif untuk melindungi diri sendiri, orang yang tersayang dan juga masyarakat di sekeliling daripada kesan bahaya COVID-19. Oleh itu, keprihatinan dan kerjasama dari pihak ibu bapa serta penjaga adalah diperlukan bagi sama-sama melindungi anak-anak dan seluruh keluarga habis kita. Sementara itu, hasil daripada pemantauan agensi-agensi penguatkuasaan yang dilakukan semalam, semasa larangan keluar rumah daripada jam 8 malam hingga 4 pagi tadi, sebanyak 12 pelanggaran arahan tersebut di seluruh negara telah dikeluarkan denda kompaun, di mana 9 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Patuhilah segala arahan-arahan yang telah dikeluarkan untuk kita bersama-sama mengawal penularan COVID-19 di negara ini. Semoga segala usaha kita ini mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala jua dan semoga kita semua sentiasa terlindung dari kemudaratan wabak COVID-19. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis yang hormatnya mempersilakan. Terima kasih dan terima kasih kepada rakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kenyataan akhbar pada hari ini dari Kementerian Hal Agama ialah mengenai pembukaan semula masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negeri. Kementerian Hal Agama sukacita ingin memaklumkan bahawa ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Mulqiyah Mu'izzuddin wa Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi wa Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan keputusan Majlis Ugama Islam yang telah bersidang pada hari Khamis 7 hari bulan Rabiul Awal tahun 1443 bersamaan dengan 14 Oktober tahun 2021 Masihi mengenai pembukaan semula masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negeri. Majlis Ugama Islam dalam menimbangkan langkah-langkah bagi pembukaan semula masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat adalah dengan mengambil kira keterangan serta nasihat daripada Kementerian Kesihatan dan juga
yang kesahihannya diperakui oleh Ibn Hibban dan juga Ibn Majah. Hadis di atas ialah mengaitkan tentang kepentingan ataupun keperluan menunaikan sembahyang secara berjamaah, yang mana sembahyang berjamaah di masjid itu adalah sangat-sangat dituntut. Adapun alasan menutup masjid sebelum ini, kita ni menutup masjid dahulu. Alasannya penutupan itu adalah atas sebab-sebab takut kepada jangkitan wabak COVID-19. Namun keadaan itu pada masa ini bolehlah dianggap sudah berbeza, iaitu berbeza berbanding daripada gelombang pertama, yang mana ketakutan yang ada pada waktu itu telah pun hilang ataupun semakin hakis dan nipis. Ini ialah kerana adanya vaksin yang sudah terbukti dapat mengurangkan risiko jangkitan. Jelas pada masa dulu belum ada vaksin dalam gelombang pertama. Jadi kita ni takut risiko jangkitan itu adalah sangat tinggi dan betul-betul menyebabkan kita khawatir. Jadi dasarkan kepada hadis tadi, kalau tidak ada halangan, apa halangan itu? Ialah halangannya dari segi kerana ada sakit ataupun kerana takut. Jadi ketakutan sudah tiada, boleh dianggap tiada ataupun masih menipis disebabkan adanya vaksin. Jadi oleh yang demikian, maka hukum sebelum ini yang mengharuskan penutupan masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat itu kini sudah pun berubah, iaitu berubah kepada keperluan untuk membuka semula masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat. Maka pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Ma'izzuddin wa Daulah bin marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Hal Agama memaklumkan kepada orang ramai, khasnya kepada umat Islam, iaitu umat Islam di negara ini, bahawa berdasarkan kepada keterangan dan nasihat Kementerian Kesihatan dari aspek kesihatannya, practicality-nya, dan juga daripada bersandarkan kepada hukum syarak yang didasarkan kepada hadis yang dipetik tadi, maka Majlis Ugama Islam bersetuju mengambil ketetapan-ketetapan seperti berikut. Pertama, masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara bolehlah dipertimbangkan untuk dibuka semula apabila jumlah vaksinasi lengkap, iaitu vaksinasi lengkap itu 2 dosis rakyat dan penduduk di negara ini mencapai kadar 70%. Walau bagaimanapun, ini adalah tertakluk kepada penilaian Jawatan Kuasa Pandu COVID-19, yang mana Kementerian Kesihatan adalah pengurusi bersama bagi jawatan kuasa tersebut. Yang kedua, pembukaan masjid-masjid dan surau-surau balai-balai ibadat adalah sekaligus untuk mendirikan sembahyang fardu 5 waktu dan sembahyang fardu Jumaat sahaja. Artinya mengenai keperluan sembahyang. Adapun aktiviti-aktiviti keagamaan yang biasanya ada tazkirah, ada majlis-majlis
belajar mengaji dan sebagainya, tadarus adult, yang lainnya lazim menjadi kegiatan masjid adalah buat sementara ini ditangguhkan terlebih dahulu sehingga ke satu keadaan yang difikirkan sesuai dan selamat. Yang ketiga, sewaktu masjid-masjid dibuka nanti, surau-surau dan balai-balai ibadat, anggota-anggota keselamatan beruniform akan membantu dan bekerjasama dengan ahli-ahli jamaah, jawatan kuasa takmir masjid dalam mengawasi para jamaah, seperti kemasukan mereka ke dalam masjid dengan memastikan mereka itu benar-benar mematuhi SOP yang ditetapkan pada masa itu. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dan ini sesi sidang media mukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi Elders mengajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang Berhormat Pihin Menteri Hal Ehwal Agama dan Yang Berhormat Datuk Menteri Kesihatan, Syamil Hassan dari Media Permata. Ada dua soalan diajukan kepada Yang Berhormat Pihin. Yang pertama, Yang Berhormat Pihin, sementara menunggu penduduk negara mencapai vaksinasi lengkap 70% untuk masjid dibukakan nanti, memandangkan gelombang kedua COVID-19 telah berlaku di negara ini, semua masjid ditutup kembali untuk orang ramai, termasuk bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat sebelum ini. Sehubungan itu, terdapat sebilangan syarikat dan atau majikan yang mengambil kesempatan mengarah pekerja-pekerja mereka untuk bekerja pada jam 12 tengah hari hingga 2 petang di hari Jumaat. Mohon pencerahan Yang Berhormat Datuk, adakah ianya dibenarkan? Soalan yang berhubung dengan aturan business premises supaya ditutup mulai pukul 12 sampai pukul 2 waktu sembahyang. Sekarang ini waktu sembahyang untuk sembahyang Jumaat, sedangkan sembahyang Jumaat pada masa ini, soalan itu dan kenyataannya tidak ada pada masa ini. Jadi adakah itu dibenarkan? Jadi soalnya perkara itu di bawah aturan-aturan yang pada masa dulu kawalannya adalah di bawah lesen rampaian Kementerian Haji Dalam Negeri, Bandaran ataupun daerah. Jadi memang aturan sebenarnya itu. Kalaupun kata tidak sembahyang, maknanya pada masa itu pekerja-pekerja perlu juga untuk sembahyang zuhur. Cuma ada di rumah, inilah ataupun di tempat kerjanya. Tepatlah untuk mereka itu meneruskan atau waktu selama 12 sampai pukul 2 itu untuk meneruskan kebiasaan yang diaturkan semasa masjid dibuka. Indah salah diteruskan adalah bersalah pula, jadinya bersalahan dengan aturan-aturan yang ditetapkan kalau tidak diteruskan. Sehubungan dengan itu, adakah mereka ini akan diambil tindakan sekiranya mereka masih mengarah pekerja-pekerja mereka untuk bekerja di waktu pukul 12 hingga pukul 2 petang tersebut? Minta coba lebih jelas sedikit. Adakah akan diambil tindakan terhadap majikan-majikan tersebut? Itu tindakan bukan di bawah Kementerian Hal Agama. Sebagaimana saya nyatakan tadi, aturan itu dibuat pada masa dulu di bawah kawalan yang mengeluar lesen lampaian untuk bisnes-bisnes. Bagi di bandar ialah bandaran, dan bagi di luar bandar adalah daerah-daerah. Jadi, terima kasih. Soalan kedua, Yang Berhormat Pihin,
untuk perkongsian orang ramai memandangkan kes kematian di negara ini yang disebabkan oleh COVID-19 sering berlaku sejak gelombang kedua ini. Adakah ada yang tertanya-tanya, adakah jenazah pesakit COVID-19 dikebumikan di tempat yang dihaskan atau seperti lazimnya di mana pihak keluarga dapat memilih di mana mereka mahu jenazah dikebumikan? Ya, pada masa ini SOP-nya ya, SOP penyempurnaan jenazah yang sabit atau yang didapat sah sebagai kematian disebabkan COVID-19 termasuk di rumah tu adalah tertakluk kepada SOP yang ditetapkan. Kalau di NIC artinya disempurnakan di sana. Dan kalaupun jua di rumah disempurnakan jua di mana yang ditetapkan. Penyempurnaannya itu khusus penyempurnaan COVID. Kemudian ada yang meninggal di rumah dalam keadaan bukan jua COVID, tapi peraturan berkumpul ramai terkena di sana tu. Perkumpulan dah lebih 15 orang jadi lebih 15 orang menyalahi itu. Jadi kerana itulah takdir Allah lah kalau kematian itu berlaku dalam musim ini, artinya sanak saudara pun terbatas untuk menghadiri penyempurnaan jenazah, menghadiri pengebumian, bahkan yang paling menyedihkan untuk bersama-sama menyembahyangkan sebagaimana lazimnya. Tapi ini jangan mematuhi aturan ini, indah kita ni berdosa atau malah kita ni mendapat pahala ni. Pahala indah kurang. Kita ni patuh dengan ikhlas, patuh dengan benar-benar pada perintah walil amri kita ni, itu adalah mendatangkan pahala. Terima kasih Yang Berhormat Pihin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Yang Berhormat Menteri. Rano dari Rano Adidas. Soalan ini diajukan kepada Menteri Kesihatan. Yang Berhormat, ada beberapa individu yang menerima teks mengenai dengan slot vaksinasi. Mereka sudah mengambil dos kedua, tetapi mereka bertanya apakah ini untuk dos ketiga, memandangkan mereka baru sahaja mengambil dos kedua kurang dari 6 bulan yang lalu. Mohon pencerahan Yang Berhormat. Okey, terima kasih. So buat masa ni Tanis pun sudah memulakan memberi booster kepada orang-orang yang tertentu, terutama sekali bagi barisan hadapan frontliners. Jadi kalau kita ada menerima mesej itu, ya anulah mungkin untuk bagi booster pulang tu. Nah, masa ni siapa yang menerima vaksin Sinopharm, ia 3 bulan selepas dos kedua sudah dibolehkan menerima booster. Kecuali vaksin-vaksin yang lain macam AstraZeneca atau Moderna itu 6 bulan. So kalau kita menerima macam Sinopharm dan sudah lebih daripada 3 bulan, kalau ada panggilan lurus tetap untuk menerima booster. Ya. Ini macam ada timeline, ini update secepat mungkin sebab tadi kan memulakan dos untuk remaja ni dengan remaja ni baru tadi dapat meningkatkan tadi punya coverage of vaksinasi ni kalau tidak bayangkan tadi kan mencapai 80%. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Pihin dan Yang Berhormat Dato' atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.